Okey, tuan-tuan dan puan, sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk menunaikan zakat. Okey, zakat adalah salah satu daripada rukun Islam. Dan kita tahu dalam kehidupan kita seharian, amalan berzakat ni sangat penting kerana kita nak pastikan bahawa rezeki yang kita ada ni kita dapat kongsikan kepada mereka yang kurang bernasib baik. Ada asnaf yang perlukan bantuan, ada anak-anak yatim yang perlukan bantuan, ada golongan mualaf yang perlukan bantuan. Jadi mereka ini antara golongan-golongan yang perlu dibantu, dan melalui elemen zakat inilah kita dapat menyalurkan bantuan kepada mereka yang kurang bernasib baik, seperti yang telah digariskan dalam ajaran Islam itu sendiri. Okay, dan saya percaya tuan-tuan perempuan dah tahu dah perbezaan antara zakat dan juga sedekah. Itu mungkin saya tak perlu nak ulas panjang, tak perlu kita nak cerita panjang lebar tentang perkara tersebut. Saya percaya tuan-tuan perempuan semua dah faham, dah tahu dah kenapa perlu kita bezakan zakatnya lain dan sedekahnya tu lain. Mungkin hari-hari Jumaat macam ni tuan-tuan perempuan yang lelaki dapat menunaikan solat fardu Jumaat. Macam saya, unfortunately saya belum cukup lagi iddah 14 hari tu, tunggu kena cukup 14 hari baru boleh solat Jumaat. Baru je melepasi second dose saya pada 22 hari bulan September yang lepas. Jadi itulah, tak sabar sebenarnya nak menunaikan solat Jumaat, tapi itulah nak buat macam mana, dah kerajaan menetapkan hanya mereka yang ada 2 dos sahaja yang boleh menunaikan solat di masjid. Jadi kita tunggulah sampai tempoh iddah tu tamat, dan memang dah tak sabar dah sebenarnya nak menunaikan fardu Jumaat di masjid. Okey, dan kita dah biasa dah yang lelaki ni selalu hadir ke masjid, kita sambil-sambil nak tunggu imam baca khutbah dan sebagainya, dia lalu tabung kat depan kita kan, lalu tabung tu janganlah kita senyum aja kepada tabung tu, mentang-mentang lah senyum pun sedekah. Kita pun ingat tak apalah, kita senyum je lah, tengok tabung tu kita senyum kan, senyum. Rupanya sedekah tu tak sampai pun ke tabung tu. So bila lalu tabung tu, masukkanlah duit kat dalam tu. Janganlah masukkan yang biru muda je semata-mata, masukkanlah yang colour merah, masukkanlah yang colour purple kan, bagilah orang kata banyak sikit kan. So daripada kita asyik-asyik masukkan yang colour biru muda, ataupun asyik-asyik masukkan yang duit besi kan. So itu yang kita panggil sebagai sedekah. Sedekah dan ada setengah istilah kita gunakan sebagai infak kan. Jadi itu sebenarnya bukan salah satu daripada zakat. Zakat ni adalah duit yang kita keluarkan, ataupun harta yang kita keluarkan untuk kita melunaskan tanggungjawab kita untuk menunaikan zakat ni, hanya untuk golongan-golongan yang tertentu sahaja yang telah digariskan. Dan kita di Malaysia ni alhamdulillah kita dah ada Baitul Mal, kita dah ada pusat pungutan zakat yang telah dipertanggungjawabkan untuk mengutip zakat-zakat ni. Jadi macam kita tak perlu lagi susah payah nak cari asnaf, tak perlu lagi susah payah nak pergi mencari golongan-golongan yang memerlukan zakat, memerlukan bantuan tersebut. Kita cukuplah sekadar kita niatkan untuk berzakat tu melalui pusat pungutan zakat. Cara nak bayar zakat pun senang sekarang ni tuan-tuan puan. Kita boleh pergi ke mana-mana pusat pungutan zakat, ataupun kita boleh bayar secara online. Secara online pun boleh sekarang ni. Akad pun kita boleh melafazkan akad tersebut ketika kita menunaikan zakat tu secara online. Okey. Jadi itulah intipati yang saya nak ceritakan pada pagi ni. Tuan-tuan puan kena differentiate between sedekah dan juga zakat. Zakat ni satu perkara yang lain. Zakat tu adalah wajib, sedekah ni sunat. Jadi kita perlu pastikan yang kita dah tunaikan zakat terlebih dahulu. Yang sedekah ni alhamdulillah, kalau tuan-tuan puan memang rajin bersedekah dan sebagainya, itu memang terbaik dan perlu diteruskan. Amalan tersebut perlu diteruskan. Tapi yang paling utamanya tuan-tuan puan kena faham, kita kena diwajibkan menunaikan zakat. Jadi apa-apa perkara sekalipun yang kita lakukan, kita perlu pastikan yang zakat tu kita dah tunaikan terlebih dahulu. Nak sedekah ke, nak buat amal jariah ke, apa ke, yang tu perkara yang kedua. Yang mustahaknya zakat tu kena tunaikan dulu. Alright. So macam yang saya dah terangkan panjang lebar pada awal-awal tadi, zakat ni pun sebenarnya ada banyak
jenis ada zakat harta, ada zakat pendapatan, ada zakat emas dan perak. Jadi semua ni tuan-tuan dan puan boleh pelajari. Mungkin boleh tengoklah laman web Lembaga Zakat Selangor ke Pusat Pemungutan Zakat Wilayah Persekutuan ke, banyak info-info yang ada di dalam website-website yang telah saya sebutkan tadi, bagaimana cara pengiraan zakat, bagaimana cara untuk melunaskan zakat-zakat tersebut, dan bagaimana pula Pusat Pemungutan Zakat ataupun Baitul Mal ni tadi orang kata apa, menyalurkan bantuan zakat yang telah kita bayar tadi tu. Jadi macam apa yang saya ingat lah, yang saya terangkan kepada tuan-tuan puan ni berdasarkan kepada apa yang saya ingat dan apa yang saya dah baca. Macam zakat pendapatan ni tuan-tuan puan, kita menunaikan zakat bila dah cukup haulnya lah. Bila dah cukup haulnya untuk tempoh setahun, kita perlu melunaskan sekurang-kurangnya zakat yang kita nak bayar tu adalah 2.5% daripada pendapatan kita. 2.5% tak banyak mana pun tuan-tuan puan. Kalau katalah pendapatan kita setahun tu lebih kurang adalah 100,000, 2.5% baru 2,500. 2.5% daripada 100,000 baru 2,500. Dan kita nak bayar zakat ni sebenarnya kita tak perlu nak tunggu sampai bulan Ramadan baru kita nak bayar. Itu fitrah. Jangan salah faham, zakat fitrah ni itu bukannya kira zakat yang saya sebutkan tadi. Zakat pendapatannya lain, zakat hartanya lain, zakat emas dan peraknya lain. Zakat fitrah tu adalah satu perkara yang kita lunaskan ketika kita dalam bulan Ramadan, sebelum melangkah ke bulan Syawal. Itu zakat fitrah tu memang kita dah bayar. Memang selalunya kita tak pernah elak untuk membayar zakat fitrah tersebut ketika masuknya bulan Ramadan. Tapi yang selalunya kita terlupa ni, adalah zakat pendapatan. Zakat pendapatan ni sebenarnya sangat-sangat mustahak untuk kita bayar, kerana itulah satu-satunya cara untuk menyucikan harta ataupun pendapatan yang kita dapat. Jadi 2.5%, katalah pendapatan kita 100,000, kita zakatkan 2,500 daripada pendapatan yang kita ada tu tadi, berdasarkan pengiraan yang saya dah nyatakan tadi. Dan mungkin ada di kalangan tuan-tuan puan yang merasakan 2,500 ni macam banyak kan. Macam banyak pula dengar 2,500 ni, padahal tak banyak pun tuan-tuan, 2.5% saja daripada pendapatan yang kita ada. Kalau katalah pendapatan kita setahun mungkin tak sampai pun 100,000, ada 50,000 je, dan kita kira berdasarkan kepada 50,000 tadi kalikan dengan 2.5%. Dan ada juga ustaz-ustaz yang mencadangkan, saya ada juga dengar pendapat-pendapat daripada tuan-tuan guru kita. Sebenarnya tuan-tuan puan, kalau tak katalah tuan-tuan puan berkehendakkan nak mencapai satu-satu angka, mencapai satu-satu target pendapatan yang kita nak, katalah tuan-tuan puan bercadang ataupun tuan-tuan puan bermatlamat untuk mengejar pendapatan sebanyak 100,000 setahun. Katalah tahun ni dah masuk ujung tahun 2021. Tahun ni dah nak masuk ujung tahun 2021, kita kira-kira tahun depan kita target kita nak dapat 100,000 pendapatan. Jadi ada ustaz yang mencadangkan kepada saya, saya dah dengar dah ceramah apa yang dah disampaikan tersebut. Kalau katalah kita target untuk mencapai pendapatan 100,000, kita sebenarnya dah kena ketepikan siap-siap 2.5% daripada 100,000 tu tadi, dan kita bayar zakat tu siap-siap. So maksud dia kat sini, katalah tahun depan kita target nak dapatkan pendapatan 100,000. Jadi sekarang ni kita dah tahu nak bayar zakat untuk 100,000 tu adalah 2.5% berjumlah 2,500. Jadi sekarang ni bila kita dah ada matlamat, ada vision nak capai 100,000 tu, sekarang ni yang kita dah kena keluarkan 2,500 tu, kita bayar terus untuk bayar zakat tu. InsyaAllah apa yang kita target, apa yang kita matlamatkan tadi untuk mencapai 100,000 tu akan tercapai. Cuba dulu tuan-tuan puan, saya dah buat perkara ni, saya dah dah dengar dan saya dah praktikkan perkara tersebut. Even though kita bayar ni mungkin tak bayar lamsam lah, katalah kita target bayar tu mungkin dalam tempoh 4 bulan katakan, so bayar sikit-sikit lah kan, ataupun dalam tempoh 5 bulan, 2,500 nak bayar dalam tempoh 5 bulan, mungkin 500 bulan. So kita start buat bayaran tu daripada bulan ni. Katalah ni bulan 10 kan, dah masuk 1 bulan Oktober hari ni, so bulan 10 bayar 500, bulan 11 bayar 500, bulan 12 bayar 500, bulan Januari nanti bayar lagi 500. So kita target dalam pendapatan yang kita nak kejarkan tadi tu, berdasarkan kepada target kita, kita ketepikan siap-siap 2.5% di situ untuk kita zakatkan dulu. Barulah insya-Allah kita nampak kemanisannya pada tahun hadapan. InsyaAllah apa yang kita target tu akan tercapai.
ingat lagi banyak kita memberi, lagi banyaklah yang akan kita terima. Dan jangan takut tuan-tuan puan, jangan takut untuk melunaskan zakat. Jangan apa ni orang kata apa, jangan takut untuk menunaikan kewajipan kita. Kita takkan miskin tuan-tuan puan. Kita takkan jatuh miskin disebabkan kita menunaikan zakat. Tak ada lagi orang kat dalam dunia ni dia miskin disebabkan dibayar zakat. Tak ada. Tak ada lagi manusia kat dalam dunia ni dia mengadu yang dia miskin disebabkan dia bayar zakat. Tak pernah lagi. Okey, jadi jangan takut tuan-tuan dan puan, lagi banyak yang kita memberi, lagi banyak yang kita akan menerima. Di samping menunaikan zakat, benda yang paling utama yang diwajibkan kepada kita, zakat tu dulu. Di samping tu kita tunaikanlah, buatlah amal jariah dengan bersedekah. Banyak cara kita boleh bersedekah. Macam hari Jumaat ni, awal-awal tadi saya dah cerita, sampai ke masjid, sementara nak tunggu khatib membaca khutbah tu, masukkanlah duit dalam tabung dan sebagainya. Ataupun kita jumpa orang tepi-tepi jalan jual tisu ke, ataupun jual sekarang ni yang glamour pelam pelam jeruk apa kan. So kita niatkan kita beli benda tu sambil kita bersedekah dengan dia. Kadang-kadang kita fikir apa benda lah pelam jeruk sampai RM10 kan, mahalnya kan. Benda tu modal berapa sen je kan. Tapi jangan fikir macam tu, itu cara dia mencari rezeki kan. At least kita puji dia, dia tak duduk minta sedekah semata-mata. Dia keluar juga, dia usaha juga untuk menjual apa yang ada untuk mendapatkan rezeki di situ kan. So jangan mencemuh mereka. Kita niatkanlah sambil kita beli jeruk tu, walaupun harganya RM10, kita niatkanlah, tak apalah, kita beli ni untuk kita bersedekah dengan dia. Saya doakan juga tuan-tuan perempuan terus kata apa, istiqamah dalam setiap pekerjaan yang tuan-tuan perempuan lakukan. Tuan-tuan perempuan semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dan insya-Allah mencapai segala hajat yang diingini. Okey, so assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.